13 Mei 1969 telah berlakunya peristiwa hitam dalam sejarah Malaysia di mana berlaku insiden rusuhan kaum antara kaum Cina dan Melayu. Peristiwa ini berlaku berikutan pengumuman keputusan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Dr. Tan Chee Koo dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Beliau meminta kebenaran polis untuk berarak meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor. Kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai simbol kemenangan mereka. Masyarakat Melayu menganggap penyapu itu menunjukkan sesuatu yang negatif. UMNO telah mengadakan perarakan balas pada pagi 13 Mei 1999 yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Pada malam 16 Mei, Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat dan polis dikerah mengawal keadaan dan keselamatan sekitar Kuala Lumpur. Seramai 196 orang yang mati, 439 yang cedera, 39 yang hilang dan 1143 yang ditahan. Seterusnya merupakan punca terjadinya kejadian 13 Mei 1969. Yang pertama, layanan barat sebelah oleh tentera Jepun. Pada zaman Jepun, orang Melayu dan Cina telah dilayan dengan sangat berbeza. Terutamanya, orang Cina telah dilayan dengan sangat teruk berbanding dengan orang Melayu. Yang kedua, dasar pecah dan perintah. Pihak British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah yang merupakan tindakan yang berkesan dan ia juga merupakan punca wujudnya jurang antara kaum. Sebagai contoh, orang Cina tinggal di bandar menjalankan perniagaan dan orang Melayu tinggal di luar bandar menjalankan pertanian. Hal ini menyebabkan kedudukan ekonomi Bumiputera menjadi lemah dan mundur. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Pada pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu 1957, Perlembagaan Persekutuan menyatakan kedudukan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Selepas 10 tahun kemerdekaan, kerajaan telah mengkaji semula kedudukan bahasa Inggeris bertujuan untuk menggugurkan kedudukan ataupun status sebagai bahasa rasmi. Yang keempat, perbezaan agama dan budaya. Di Tanah Melayu, kaum Melayu beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha dan kaum India beragama Hindu. Setiap kaum mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Punca yang sebenarnya terjadi masalah ini disebabkan oleh sikap jahil seseorang terhadap agama-agama lain. Yang terakhir, masalah ekonomi. Timbul rasa ketidakpuasan hati dan timbul persaingan yang tidak sihat disebabkan oleh jurang pendapatan yang berbeza antara kaum. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum merasa cemburu antara satu sama lain. Terusnya, kesan buruk akibat berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat sebagai langkah untuk mengukuhkan negara. Dalam perintah darurat ini, ia menjadikan Kuala Lumpur sebagai satu kota yang sunyi dan sepi yang seakan-akan berkabung di atas peristiwa kehilangan banyak nyawa ini. Peristiwa ini telah mengakibatkan korban seramai 86 orang Melayu, 342 orang Cina dan 3 orang daripada kaum-kaum yang lain. Seterusnya, kesan buruk peristiwa 13 Mei ini ialah apabila pihak kerajaan mengumumkan bahawa peristiwa 13 Mei ini berpunca daripada kekacauan komunis, parti pembangkang dan pertubuhan haram yang mana semuanya berkaitan dengan kaum Cina. Ini sangat mengecewakan kaum Cina kerana mereka juga turut terkesan dengan peristiwa ini. Akhir sekali, akibat rusuhan 13 Mei, kerajaan melaksanakan markiran selama 21 hari dan didominasikan oleh kaum Melayu kerana ia lebih memihak kepada kaum Melayu. Kaum Cina pula bingung dan bimbang tentang masa hadapan mereka dan lebih risau apabila MCA enggan sertai kabinet sejurus selepas rusuhan. Mereka bimbang sekiranya markiran mempunyai dasar yang menghakis kepentingan kaum Cina, contohnya seperti hak kerakyatan.
Seterusnya ialah alat penyelesaian masalah dan memutuskan masalah. Yang pertama ialah rukun negara. Rukun negara dilancarkan pada 31 Ogos 1970. Objektif rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat secara keseluruhan di samping mencipta sebuah komuniti yang tidak berat sebelah supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Seterusnya adalah penumbuhan Jabatan Perpaduan Negara. Pada 1 Julai 1969, Jabatan Perpaduan Negara di bawah Perintah Mageran yang kini dikenali sebagai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN telah diwujudkan bagi menangani isu-isu berhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat di negara ini pada waktu itu. Tujuan utama kerajaan menubuhkan jabatan ini adalah untuk memelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Alat penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan melancarkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru dilancarkan pada tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1975. Matlamat utama dasar ekonomi baru untuk mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Kerajaan melakukan dengan mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Usaha-usaha kerajaan dalam pembasmian kemiskinan adalah mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur tidak mengira kaum. Sebagai kesimpulan topik ini, dapat kita simpulkan bahawa peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sepadan-sepadan yang harus diteliti oleh semua pihak. Malah, ia juga turut memaparkan rahsia-rahsia pembinaan negara bangsa yang mencakupi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi serta beberapa betapa pentingnya integrasi nasional. Dan andai kata petanda-petanda yang diperolehi itu gagal dimanfaatkan, sudah tentulah cita-cita untuk membina Malaysia sebagai sebuah negara maju dan makmur akan menjadi bayangan sahaja.